berapa umur yang sesuai untuk dilakukan perkahwinan atau dikahwinkan atau dinikahkan anak kita. Semalam pun semasa saya sebelum kita datang sini, semalam saya sebut masa saya dengan sahabat kita di Tok Kaya semalam, saya sebelum datang kebetulan jadual saya mengawal peperiksaan pagi semalam sebelum saya terbang sini lah. Kebetulannya rakan yang join saya pergi bantu ketah dia itu orang Iraq. Saya kata saya minta izin, saya nak keluar awal, supaya saya ada seminar besok dia pergi. Dia tanya isu apa? Nikah budak-budaknya. Dia pun cerita lah, tempat aku dia kata nikah 9 tahun biasa. Jadi biasa. Mak Timbalan Mufti kita pun umur 12 tahun jadi tu. Tak biasa juga tu kita. Cuma sekarang ni jadi isu ya. Mungkin ialah dulu mak kita dulu mana pergi sekolah ya. Orang tanya kenapa Aisyah umur nikah 9 tahun. Aisyah tak sekolah, tak masuk tadika masa tu ya. Jadi anak kita yang tak lulus SRP nak beri laki dah nak pakai hand ya. Ini ada kepentingan kerja yang perlu diambil kira ya. Walaupun dari segi hukumnya kita akan ceritakan. Datuk dah sebut tadi. Jadi sebelum dibincangkan mengenai perkahwinan dan pernikahan anak ini, ada baiknya disentuh terlebih dahulu mengenai usia balik. Balik tu mula start berapa? Orang berlih balik pun Datuk? Tak tahu. Kena buat kajian. Sebab ada juga yang 60 tahun tak balik. Tak sembahyang. Biasalah. Baru balik. Kaki dah sambung besar ganti elektrik ya. Jadi artinya belum ada kajian khusus ya. Tinggal lagi ada pada kebiasaan seperti mendalam tradisi awal usia baliknya ialah sekitar 9 tahun. Saya sebut di situ Aisyah pernah berkata apabila anak-anak itu mencecah usia 9 tahun innahu imra'ah. Dia itu dah jadi budak perempuan. Perempuan lah tu ya. Selama ni kanak-kanak. Tifl ya. Jadi biasalah ya. Sebab dia sendiri bersama dengan Nabi sebagai suami isteri walaupun dah nikah awal seusia 6 tahun tapi bersama sebagai suami isteri dalam usia 9 tahun. Itu pun panjang ceritanya. Dan sahabat saya tunjuk dalam majalah Al-Islam yang baru ada bekas pelajar saya yang dapat dengan saya mengulas isu itu dalam majalah tersebut. Ternyata sama dengan pandangan saya, tidak akan murid 16 tahun lepas ni ya. Jadi artinya dia tidak dan menjawab kekeliruan yang mengatakan hadis yang menceritakan yang Aisyah kahwin dengan Nabi umur 6 tahun bersama umur 9 tahun itu katanya ada masalah, telah dijawab oleh bekas pelajar saya itu sekarang pensyarah Usi dan samalah dengan apa yang akan saya sebut dalam kesempatan yang akan ada ini ya, yang kita bersama-sama. Jadi menurut pandangan Aisyah tadi 9 tahun dia kemudian telah dipilih dan diketik oleh para fuqaha kita, para ulama fiqh kita ya. Jadi dalam pernikahan anak-anak ini ialah kena ambil kira usia baliknya itu penting. Menikah tak puas sebelum tu sah dah. Hatta fil mahdi ya. Saya ada al-imam siapa? Salah seorang tokoh dia kata orang tu boleh nikahkan anak dia walaupun anak dia masih dalam buaya. Nak nikah tak apa. Nak tahu kok bimbang kok disapu dia orang menikah awal ya. Tapi tunggu dekat situ lah, jangan pakai apa-apa lagi ya. Pernikahannya tetap sah. Tapi takkanlah kemaruk macam tu bapak pula ya. Mentang-mentang lah bakal menantu dia toko prak besar ya. Jadi macam tadi jadi orang minyak juga tu maksudnya ya. Jadi menurut Imam Az-Zarkashi sesiapa yang berusia 9 tahun atau ke atas hukumnya adalah hukum yang bagi orang yang sudah balik berdasarkan kepada hadis Aisyah yang kita sebut di atas tadi itu ya, bila usia 9 tahun mengikut Aisyah dia adalah perempuan. Jadi berdasarkan kepada itu titik tolaknya itulah makanya saya sebut tadi Islam tidak pernah membataskan usia tertentu bagi melayakkan seorang wanita itu dikahwini ya, dia boleh dikahwini berdasarkan kepada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu. Ayat ada yang akan saya sebut. Yang pertamanya, apa ayatnya? Ayat yang pertama di halaman 3 tu wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ujungnya ada. Ini juga menunjukkan bahawa pernikahan itu berlaku semasa anak itu masih
kecil. Kebetulan walinya yang dipertanggungjawab untuk menjaga anak tu, anak yatim tadi yang menjaga wali dia. Kebetulan pula anak yatim ni duit banyak pula, lawa pula tu. Jadi wali dia pun berminat nak menikah. Jadi dia kata boleh lah, tapi dengan syarat mas kahwin yang seadilnya diberikan kepadanya. Dan macam tu, mentang-mentang lah dia kaya, mentang-mentang dia lawa, kamu nak sapi atas asas kamu sebagai seorang wanita. Dia ada adab berdasarkan pada ayat ini, ya. Jadi mau tidak mau boleh hukumnya. Ayat ini juga merujuk kepada mereka-mereka yang yatim tadi. Yatim biasanya kecil lah, takkan yatim umur 20 tahun. Tapi ada juga anak yatim tapi jadi menteri, Datuk Rais. Itu lain, ya. Itu tak terlibat dengan tajuk kita ni. Okey. Itu menteri jadi anak yatim jadi menteri tak masalah, ya. Boleh. Tapi tak ada kaitan dengan tajuk kita. Jadi bila yatama itu maksudnya anak di bawah usia. Kes ini menunjukkan berlaku, ya. Sama juga dengan ayat yang kedua surah An-Nisa 127 tu juga merujuk kepada anak-anak yatim ini. Jelas. Jadi dalam halaman yang kelima tu pun yang saya betulkan ayat tadi, wallai lam yahid. Yani anak-anak yang belum kedatangan haid. Belum kedatangan, ya, artinya budak. Ya. Jadi bagaimana kalau budak-budak yang belum datang haid ni kalau diceraikan oleh suaminya, bagaimana dia nak berindah? Yang indah mestilah kena menikah dulu, takkan tiba-tiba buang indahnya. Kita dalam kes sebelum ni sudah ada anak-anak yang belum datang haid telah diceraikan oleh suaminya. Jadi iddahnya ialah seperti mana yang disebut dalam ayat atas tu, salah satu ashhur, kena beriddah 3 bulan. Pasal dia belum kedatangan haid lagi. Jadi akhirnya menikah muda lah tu, ya. Kahwin muda, tak sempat datang haid dah nikah dah, ya. Itu menunjukkan nas yang cukup jelas harus berkahwin, ya. Kemudian dalil daripada hadis saya penurunkan juga di halaman 5, halaman 6 itu satu halaman. Oleh kerana saya percaya orang Perlis ni pandai bahasa Arab, saya tak terjemahkan hadis. Kesemuanya merujuk mengenai perkahwinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ada beberapa hadis saya sebut, 6 hadis semuanya, ya. Rumusannya daripada halaman 7 tu, dalam hadis yang di atas, Ummul Mukminin Aisyah sendiri menjelaskan yang Rasulullah SAW menikahinya semasa berusia 6 tahun dan bersamanya semasa usianya 9 tahun. Bahkan ada juga menyebut bernikah semasa usia 9 tahun. Itu khilaf dalam di segi periwayatan hadis. Jadi artinya sah, tak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau saya sebut lagi sebagai dalil yang lain di halaman yang berikutnya itu, ada yang kedua, fa'in sakatat bahwa iznuha. Antara yang Datuk sebut tadi, anak-anak perempuan ni kena minta izin dulu. Dan anak perempuan pula dia beza. Anak yang dah kahwin lepas tu bercerai dengan anak yang masih anak dara. As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha. Tadi Datuk sebut tadi tu. Janda ni dia boleh berhak dalam menentukan masa depan dia, masalah perkahwinan dia. Wali tak boleh campur, ya. Ini saya punya right. Bapa uruskan saja. Kalau saya nak, bapa boleh. Kalau saya tak nak, sorry bapa. Tu janda, pasal dia ada pada perkahwinan, pengalaman perkahwinan dah sebelum ni. Anak dara lain, dia tak pernah kena jantan lagi, ya. Jadi bapaknya lebih faham situ, makanya pun kena minta izin juga. Tinggal lagi bentuk izin tu macam mana. Kalau yang janda kena dapat keizinan yang jelas. Kalau ada orang datang minta meminang, merisit, bapak kena tanya, Cik Kia, ada orang datang merisit kamu, nak menikah dengan kamu, setuju? Ataupun dana akad dah datang, rombongan datang dah bersila dengan samping, tak pakai klik je lagi. Yang sana tu datang nak menikah, kamu setuju Kia? Ya. Kena ada ya. Kalau senyap je no. Tu yang perawan boleh. Pasal perawan biasanya malu. Kalau perawan yang bagi ya juga, itu perawan muka tak malu. Ada beza, ya.
Ada yang tak malu pun. Ini kemaruk daripada bapak lagi nak menikah, ya. Faham? Pasal kata apa namanya? Anak gadis ini kata Aisyah malu. Suku tuha iznuha. Diamnya itu adalah keizinannya. Tunduknya iyalah tu. Cuma ulama kita ni dia panjang sikit. Kalau minta izin dia menangis macam mana? Macam mana tu? Saya tanya Datuk Mufti, Datuk Ali Fatwa Perlis, ya. Menangis dia. Ulama kita bagi tafsir lagi. Kalau menangis gembira, okey. Kalau menangis sedih, tak setuju dia tu. Saya ingat lepas-lepas ni bongok sangat kan sama yang tu benar. Tak, clear tuan-tuan. Dilayan hak macam ni. Kalau kata Islam minta betul, minta maaf. Hadis Ibnu Umar yang menyebut bahawa Qudamah bin Maz'un menikahkan anak saudaranya, anak kepada Utsman bin Maz'un dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab lah. Dia telah meminang seorang budak perempuan, anak saudara kepada Qudamah itu. Lalu perkara tersebut dimaklumkan kepada Nabi. Peminangan itu sama ada valid atau tak valid diberitahu kepada Nabi dulu. Maka Nabi bagi satu kenyataan, innaha yatimatun. Dia tu anak yatim. Wala tunkahu illa biizniha. Tidak boleh dikahwini tanpa izinnya. Tengok, jelas pasal izin tadi. Kita boleh bersepakat di situ. Dan ternyata kalau kita tengok balik cerita sahabat-sahabat kahwin dengan budak-budak kecil ni bukan soal. Nabi sendiri kahwin dengan Aisyah.